Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, tiada tempat umum calon, Perikatan Nasional dakwa ada tekanan dari atas. Demo Perikatan Nasional talian hayat untuk tarik simpati rakyat. Ketagih makan luar susutkan pendapatan. Dr. Mahathir mahu pengaruh lebih berkesan untuk lemahkan Anwar. Pemimpin Bersatu Tun Faisal Ismail Aziz memberi amaran bahawa Perikatan Nasional mungkin akan menganjurkan satu lagi tunjuk perasaan jika tuntutannya termasuk supaya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi didakwa semula tidak diendahkan. Tun Faisal antara yang disoal siasat berhubung perhimpunan pada 16 September lalu. Katanya kita ada 3 tuntutan. Pertama dakwa. Kedua kita minta dibebaskan SPRM dan Jabatan Peguam Negara daripada kuasa eksekutif. Dan yang ketiga kita minta keadilan yang jelas untuk semua pihak. Jangan ada untuk rakyat satu standard yang lain, untuk pemimpin kerajaan satu standard yang lain. Jadi apa yang kita minta dakwa semula yang pertamanya Zahid Hamidi. Kalau tidak kita mungkin akan buat benda yang sama, kita akan turun demonstrasi lagi sekali. Tambahan pula Tun Faisal berkata terdapat isu lain membabitkan kerajaan gabungan PHBN seperti kenaikan harga barangan, kos sara hidup dan lain-lain. Katanya banyak isu kerajaan ini yang sepatutnya rakyat ramai-ramai bangkit dan persoalkan. Cuma kali ini kita rasa semua orang percaya bahawa apa yang berlaku pada Zahid Hamidi tidak sepatutnya berlaku. Kita minta kerajaan segera ambil tindakan. Kalau tidak, nampak sangat undang-undang kita diperlekeh dan dipermainkan. Selain disoal polis mengenai perhimpunan tempoh hari, Tun Faisal berkata polis turut menyiasatnya berhubung laporan yang dibuatnya. Pada hari sama, mahkamah melepas tanpa membebaskan Zahid, dilepas tanpa dibebaskan daripada pertuduhan. Katanya siasatan yang orang lain saya tidak tahu. Saya juga diminta keterangan berkaitan dengan perhimpunan ini. Jadi bagi saya ini adalah proses biasa yang dilaksanakan oleh polis. Walaupun sebenarnya pada pandangan saya, siasatan ini tidak ada asas daripada segi undang-undang. Kerana atas Perhimpunan Aman pertama membenarkan kita sebagai rakyat Malaysia menyuarakan pandangan dan juga perhimpunan. Sabtu lalu Tun Faisal berkata laporan polisnya meminta pihak berkuasa menyiasat isu DNA Zahid. Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Han berkata 25 orang akan disoal siasat berhubung perhimpunan itu yang didakwa pihak berkuasa tidak mematuhi Akta Perhimpunan Aman 2012. Bagaimanapun NGO Lawyers of Liberty mendakwa siasatan itu menyalahi undang-undang kerana seksyen tertentu di bawah PAA telah dibatalkan oleh mahkamah pada 2014. Pada 4 September lepas, Zahid diberi DNA selepas pihak pendakwaan menarik balik 47 pertuduhan berkaitan jutaan ringgit daripada Yayasan Akabudi. Salah satu sebab yang disebut ialah Timbalan Perdana Menteri boleh menjadi mangsa pendakwaan terpilih. PAS Pahang mendakwa terdapat tekanan dari atas apabila gagal mendapatkan kebenaran menggunakan padang awam untuk mengumum calon mereka bagi Dewan Undangan Negeri Pelangai Rabu ini. Kata Ketua Penerangan PAS Pahang Muhammad Tarmizi Yahya, kita di Perikatan Nasional Pahang memang menghadapi masalah dalam permohonan menggunakan padang atau dataran dalam Dan Pelangai. Contohnya kita minta nak guna padang awam, padang bola dan ada padang yang kita dah bayar deposit dan deposit itu dipulangkan atas tekanan oleh pemimpin atas. Pemimpin setempat pun terpaksa menolak permohonan kita atas sebab tekanan tersebut. Dia juga menyatakan tindakan itu sangat melanggar perlembagaan dan tidak menghormati demokrasi. Tarmizi berkata tarikh pengumuman calon pelangai sudah ditetapkan pada 20 September jam 9 malam. Katanya cuma lokasinya belum dapat dimuktamadkan. InsyaAllah petang esok kita boleh maklumkan lokasi majlis itu. Perkara itu disahkan Timbalan Pesuruhjaya PAS Pahang anda Surau Rabu yang menganggap halangan berkenaan adalah perkara biasa. Katanya kita sedang usahakan tempat atau lokasi persendirian yang boleh mengizinkan kita menggunakan tanah atau tapak itu. Buat masa ini kita ada beberapa pilihan dan kita akan maklumkan esok mengenai lokasinya. 2 lokasi yang kita mohon dalam kawasan Felda ditolak atas alasan biasalah padang sedang dibaik pulih. Itu antara alasan orang kata macam retorik biasa di UMNO. Kawasan tempat awam tidak boleh guna. Ada 2 padang kampung, satu kata memang tak boleh guna untuk program parti. Satu lagi boleh pada awalnya dah bayar deposit tapi kemudian dia bagi balik deposit, katanya atas tekanan pimpinan atas. Sementara itu Pesuruhjaya PAS Pahang yang juga Timbalan Pengerusi PN Pahang, Rosli Abdul Jabbar pula berkata keputusan berkaitan lokasi pengumuman calon akan dimaklumkan esok. Katanya insyaAllah esoklah saya maklumkan. Ada alternatif maklum awal nanti kena kacau pula. Pilihan Raya Kecil Pelangai Pahang akan diadakan pada 7 Oktober ini dan penamaan calon pada 23 September. PRK itu diadakan susulan kekosongan luar jangka susulan kematian penyandangnya Johari Harun dalam naas pesawat di Bandar Elmina Shah Alam pada 17 Ogos lalu. PRK itu adalah yang keempat selepas pilihan raya umum ke-15 pada November tahun lalu. Kawasan dengan 16,456 orang pemilih itu mempunyai 64% pengundi Melayu, 27% Cina, 7% India dan 1% lain-lain. Dalam pilihan raya 2022, Johari daripada BN menang dengan
Johari daripada BN menang dengan majoriti lebih 4,000 undi, menewaskan calon PN, PH dan pejuang yang hilang wang pertaruhan. Ahli Parlimen boleh menggunakan sesi soal jawab Perdana Menteri di Dewan Rakyat esok untuk mendapatkan penjelasan pemimpin kerajaan mengenai keputusan mahkamah melepas tanpa pembebasan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi, Azalina Osman membayangkan Anwar akan memberikan jawapan mengenai hal itu. Katanya YB Ahli Parlimen Kota Baru Taqiyuddin Hassan tanya sama ada PM akan jawab. Tuan punya badan ada di sini, dia buat tanda good itu dia jawablah. Esok insyaAllah jam 2.30 petang ke 3.30 petang. Jadi soalan-soalan itu mungkin YB boleh tanya. Azalina mengulas soalan Taqiyuddin jika Perdana Menteri akan menjawab atau tidak. Pertanyaan mengenai keputusan DNAA ke atas Ahmad Zahid berhubung 47 pertuduhan melibatkan Yayasan Akabudi di Dewan Rakyat. Pengarah Komunikasi Amanah Percaya Perikatan Nasional mengajukan tunjuk perasaan untuk menarik simpati rakyat bagi memastikan kesinambungan hayat politik gabungan itu. Khalid Samad berpandangan PN terdorong untuk melakukan sesuatu kerana peluangnya pada PRU16 bertambah sukar semakin lama kerajaan perpaduan memerintah. Katanya PN kena terus bergerak untuk menggugat kerajaan perpaduan kerana lagi lama ia berkuasa maka lagi mantap kerjasama. Khalid berkata PN perlu sentiasa berretorik dengan harapan kerjasama parti-parti dari Malaysia Timur dan Barat yang membentuk kerajaan perpaduan akan tamat. Terdahulu seorang ahli jawatan kuasa Sekretariat Himpunan Selamatkan Malaysia berkata ia bercadang mengadakan himpunan susulan di Pematang Pauh, Pulau Pinang dan Bagan Datuk Perak jika kerajaan gagal bertindak terhadap tuntutan mereka berkait isu lepas tanpa bebas Zaid Hamidi antara yang mendakwa Presiden UMNO itu. Khalid bagaimanapun hairan dengan sikap pembangkang yang menurutnya mendesak pemerintah tidak mencampuri urusan peguam negara tapi pada masa sama menggesa ia arah Zaid didakwa semula. Katanya mereka tidak mahu campur tangan pemerintah dalam urusan peguam negara tapi tiba-tiba tuntut pemerintah campur tangan arah peguam negara dakwa semula Zahid yang DNAA. Jadi apa sebenarnya mereka mahu? Khalid berkata langkah paling baik ketika ini peguam negara menjelaskan perkara berbangkit kepada jawatan kuasa parlimen ataupun di forum. Katanya tuntutan pembangkang ini berdasarkan andaian bahawa keputusan tarik balik dan DNAA adalah hasil campur tangan eksekutif. Namun setakat ini ianya tetap hanya andaian selagi mana peguam negara tidak membuat penjelasan. Jawatan kuasa pilihan khas hak asasi manusia, pilihan raya dan reformasi institusi parlimen dijangka akan mengundang bekas peguam negara Idrus Harun dan penggantinya Ahmad Tehriruddin dan Muhammad Saleh bulan depan untuk mendengar penjelasan berhubung isu DNAA Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan kes Yayasan Akabudi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau tidak campur tangan dan peguam negara mempunyai kuasa sepenuhnya dalam mengendalikan kes berkenaan. Rakyat Malaysia telah ketagih untuk makan luar dan membelanjakan sebahagian besar daripada pendapatan mereka setiap bulan untuk memuaskan tabiat itu, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Meletakkan kesalahan itu atas dasar-dasar sebelum ini, dia berkata berbanding dengan ekonomi lain seperti Korea Selatan, isi rumah Malaysia membelanjakan sebahagian besar pendapatan mereka untuk membungkus dan makan di luar yang mengakibatkan penyusutan pendapatan boleh belanja mereka. Ini tambahnya menjadikan isi rumah tempatan lebih sensitif terhadap inflasi yang mendadak pada harga makanan yang dimasak walaupun ketika inflasi utama telah menurun. Katanya satu-satunya perkara perbelanjaan isi rumah yang paling anja dan sukar diturunkan sebenarnya adalah makanan yang dimasak dan dibawa pulang. Dikotomi apabila ia berkaitan dengan inflasi, ia kelihatan sihat. Ia kira-kira 2%, 2.5%. Tetapi secara amnya orang ramai merasakan ini tidak betul kerana mereka merasakan mereka tidak cukup wang pada akhir bulan. Bagaimanapun Rafizi berkata rakyat tidak boleh dipersalahkan dan mengaitkan ini dengan akibat tidak diingini daripada dasar masa lampau serta struktur ekonomi dan gaji negara. Katanya di negara lain makan di luar dilihat sebagai perkara riadah. Kita membelanjakan lebih banyak wang untuk membeli bahan mentah, memasak dan memakannya. Sekali-sekala kita akan keluar untuk makan. Jika dilihat pada tahap tertinggi, kita ketagih dengan makanan import kerana selama beberapa dekad kita tidak fikir berbaloi melakukannya. Kita mempunyai wang mencukupi untuk mengimport dan kita membayar harganya sekarang. Secara purata, isi rumah tempatan membelanjakan kira-kira 1/3 daripada pendapatan boleh guna mereka untuk makanan yang dimasak atau dibawa pulang, manakala lebih separuh daripada makanan yang dipesan pada aplikasi penghantaran berharga RM30 atau kurang setiap pesanan. Perbelanjaan makanan untuk kegunaan di rumah termasuk barangan runcit secara amnya lebih tinggi di Malaysia berbanding kebanyakan ekonomi di Asia. Tun Dr. Mahathir Mohamad mengambil peranan sebagai penasihat bagi perkumpulan negeri-negeri di Perintah Perikatan Nasional untuk melemahkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menurut bekas Ketua Menteri Sabah Saleh Said Kerua. Saleh berkata peranan Mahathir sebagai penasihat tidak rasmi negeri-negeri pimpinan PN itu hanya akan memberi manfaat kepadanya sekiranya beliau menjadi ahli Dewan Rakyat dan Ketua Pembangkang. Katanya Mahathir seorang ahli politik yang sangat pintar, beliau lebih pintar daripada kebanyakan kita.
Beliau mahukan pengaruh yang lebih berkesan ke atas ruang politik. Saleh berkata usia bukan penghalang dalam politik, maka jangan memandang rendah kehendak bekas Perdana Menteri itu. Katanya, apabila berurusan dengan seteru, perhatian, tindakan dan niatnya. Jika seseorang tidak bertindak dahulu, dia yang pertama sekali akan menderita. Bekas menteri itu menambah PAS tidak akan menyokong Mahathir kecuali parti itu percaya beliau boleh bantu PM menjadi kerajaan semula. Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar pada Khamis lalu berkata, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu bersetuju mewujudkan kerjasama dikenali sebagai State Government 4 atau SG4 bersama Mahathir. Beliau berkata ketika ini pihaknya hanya akan mendapatkan nasihat Mahathir secara tidak rasmi. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.